lebar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, Ustaz ahli panel yang keempat nak ada pusingan yang kedua sekali lagi. Aku rasa pukul 10.30 tak dapat. Jadi round pertama ni Ustaz akan ambil terus round yang kedua. Sebab Ustaz nak tunggu pusingan yang kedua, aku dah mengantuk nanti kan. Pengerusi izinkan sikit masa curi kan. Terima kasih banyak-banyak tuan pengerusi majlis. Kita rasa bangga bahawa ini Ustaz kenal pengerusi kita rupanya anak kapten. Sebenarnya dia nak luahkan perasaan dia untuk mak bapak dia nak kahwin dah lama dah. Tapi inilah peluang masa dia bila dia jadi pengerusi majlis, dia luahkan depan kita. Kalau sekiranya tahun depan dia tak kahwin, dengan dia kata mak bapak dia halang dia. Jadi kami doakan insya-Allah mudah-mudahan mak bapak berkenan mendapatkan jodoh dengan segera insya-Allah. Amin. Ramai-ramai kita doakan dia, betul tak? Hanggut sudah. Dan kita pun harapkan dia jadi seorang lawyer yang baik. Lawyer ni bagus, bukan kita komen dak kan. Tapi dalam ilmu, saya tak tahu ilmu lawyer tahap mana. Dalam masa yang sama kita perlukan lawyer-lawyer untuk mempertahankan Quran dan Sunnah. Sebab bila mereka lawyer, mereka banyak duk cakap tentang ilmu musuh Allah Ta'ala. Contoh example, I don't know about that, okay? Just kadang-kadang mereka ni Allah ya Tuhan. Bila kita cakap masalah, kita tengok lawyer-lawyer orang Islam, bila cakap masalah nak angkat martabat undang-undang Allah Ta'ala, agak kita tengok slow. Ataupun Ustaz tak tahu sejauh mana kan. Setakat yang aku tengok, aku komen lah mungkin kepada. Jadi terima kasih banyak-banyak ahli panel yang bersama-sama dengan Ustaz pada malam ni. Tak lain dan tak bukan Ustaz Ali. Ustaz Ali ni adalah tok guru saya sebenarnya di Pakistan dulu. Nak cerita panjang, oleh kerana waktu macam ni semua, dia adalah tok guru Ustaz. Ustaz terkejut bila mana Ustaz balik-balik boleh jumpa dengan dia. Lama tak jumpa kepada orang dia, memang Masya Allah, illa Masya Allah. Tak lain dan tak bukan sahib bersama. Apa kena rasa syukur pada seorang mufti kan, Dewan Syafi'i ada mufti. Jadi bila Allah hantar terjun dekat abang mufti, jangan sia-siakan, faham tak? Faham kan? Ustaz Alim kita cantik nampak tak? Ustaz bila hari Ustaz pakai serban, dia pun pakai serban. Kan nampak cantik. Alhamdulillah, memang kami dua-dua memang dulu kalau kami lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang Aisyah, kami akan jumpa. Tiap-tiap hari kami akan jumpa. Jadi satu sejarah yang menarik dengan Ustaz Alim ni, nak cetakan Rabbani ni, cetakan dulu nak ni kembali kan, nak ni kembali. Ustaz Alim dia pandai nak motor. Satu hari kami nak bukit, ingat Ustaz Alim? Ya Allah, syaitan tu tak dapat dilupakan. Bila Ustaz nak motor, dia nak bukit, Ustaz duduk di belakang, dia duduk kat depan. Motor dia terangkat. Ustaz pegang dia, ya Allah, macam mana nak jatuh balik. Itulah kenangan yang tak dapat dilupakan. Tapi dalam masa yang sama, masa Ustaz dibebaskan, masa keluar daripada tahanan dulu, tahanan soal jawab semua, Ustaz pergi jumpa Ustaz Alim. Orang yang mula-mula sekali pasal Ustaz tak ada kemplekat, tak ada apa, dia yang bagi baju. Jubah Ustaz, dia bagi kemplekat dia semua. Kemplekat dia cantik-cantik.
Pasal anak murid dah ramai. Nampak tak? Dosa-dosa keplekat. Ya biasalah jenis mamak ni. Orang takkan bagi apa, bagi keplekat je kadang-kadang. Jadi terima kasih juga ahli panel yang Ustaz dengar ceramah bahawa ini Ustaz dengar rupanya Ustaz Ahmad Jalani kita doktor. Pengerusi cuma terkejut. Alhamdulillah. Masa tu kita tengok kemampuan, kekemasan ilmu dia. Dia ceramah di mana-mana pun ada kehebatan tu ada. Betul tak? Jadi apa kena rasa syukur lah hari ni Allah himpunkan apa ni semua. Boleh kutip sudah ilmu. Tapi kalau kita ni Allah bagi peluang, Ustaz kata berkali-kali, bukan beletak lah, tapi Allah bagi peluang kat kita berkali-kali duduk dalam medan suasana ilmu yang kita tak tahu ilmu tu ilmu Allah, habislah. Yang faham tak ni? Faham tak ni? Banyak orang boleh cari ilmu, tapi nak cari ilmu, nak kenal Tuhan tu bukan senang. Ilmu nak kenal Tuhan bukan senang. Tajuk kita pula. Terima kasih ada Ustaz Ustaz Sabri di sini. Allahu Akbar. Semua hari ni ada asatiza yang Ustaz tak kenal. Tapi kita buat program macam ni baru boleh kenal. Oh, anak murid Ustaz Alim. Ramai sebenarnya orang tua ni. Kan? Peminat dia ramai sangat-sangat nampak dia. Alhamdulillah. Sebab tu jangan kita sangkakan orang yang cerah saja ada peminat. Orang yang gelap pun ada minat. Diana Ross, siapa tak kenal? Bukan. Jangan lupa Michael Jackson, okay? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, kita bila duduk suasana malam ni, bila damai waktu pukul 9 atau lebih pada 45 minit, suasana otak kita lambat nak dapat sesuatu. Jadi kena buat sesuatu benda bagi hilang ngantuk hampa. Hampa dah tambah-tambah kita makan nasi dalca. Nasi dalca kita tak berganja tau. Tak berganja, kan? Kalau ada unsur nasi dalca yang unsur macam tu mungkin mengantuk. Tajuk pada malam ini adalah satu tajuk yang kita nak cakap bergerun sangat-sangat. Nak buat cetakan Ramani, maksudnya kita nak melahirkan satu generasi yang dulu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pernah tunjuk siapa dia, macam mana sahabat Nabi dengan Nabi dapat didikan, macam mana sahabat Nabi radhiyallahu anhum Allah redha daripada semua ni. Radhiyallahu anhum Muhammad, ke semua sahabat-sahabat hang ni aku redha. Muhammad, ke semua sahabat aku redha. Kita nak cetak balik hidup kita semua ni kepada generasi dulu. Generasi yang kenal Allah, generasi yang kenal Nabi, generasi yang kenal Quran, akhlak depa ni cemerlang ya Allah, hidup depa ni cinta dengan Allah sangat-sangat. Memang kita nak cetakkan diri kita macam tu totally agak sukar lah. Namun kita usaha. Bukan kita tak mau, kita usaha. Pasal tu kita nak tahu sirah-sirah mereka ni. Mustahil kita orang kata kita nak jadi insan yang bertakwa, insan yang baik, insan yang cemerlang kalau kita tak tahu ilmu mereka ni. Mau tak mau kita kena belajar. Mau tak mau kita kena ambil tahu ya Allah. Macam mana Nabi didik mereka. Kita kena belajar. Mau tak mau kita kena belajar macam mana Nabi duduk di Makkahul Mukarramah selama 13 tahun dengan mereka macam mana. Generasi ni generasi yang cukup kita kata Allah, kalau kita nak cakap tentang mereka kita terkejut. Tapi kita kena tahu macam mana jiwa mereka ni boleh beriman dengan Tuhan. Mereka hidup di dunia tapi mereka nampak akhirat. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Generasi Rabbani dah terjemah dah 4-3 dah terjemah dah. Nampak tak? Ka'annaka tarahu. Hai generasi dulu, hai. Generasi dulu kalau depa semayang, kalau depa mengaji, atau utamanya semayang mengaji apapun, depa seolah-olah depa kata ya Allah, macam aku semayang ni Tuhan duk tengok aku lah, aku duk sembah dengan Tuhan lah. Nampak tak? Kalau mereka tak nampak Tuhan sekalipun, Tuhan nampak mereka. Sampai macam tu kehebatan mereka. Mereka rasa, ya Allah, ya Tuhan, apa benda yang aku buat, terutamanya aku semayang, aku dekat dengan Tuhan. Pasal tu orang dulu, bila Allah Ta'ala panggil, hayya ala salah, hayya ala falah, dia tahu yang panggil tu Allah.
Allah janji bila aku panggil hangpa, aku nak bagi kejayaan dunia dan akhirat. Falah. Perkataan falah ni, dunia, akhirat aku jamin hidup hangpa. Cetakan Rabbani. Orang dapat didikan daripada Allah. Kita nak ambil perkataan, nak jadi insan Rabbani, nak jaga solat tu pun termasuk aku, sama kita semua, betul tak? Hangguk sudah. Kita nak perbetul diri kita, ya Allah, hubungan kita dengan Allah. Solat. Ada faham tak? Ayo. Nampak tak? Tu insan manusia dulu. Manusia dulu bila mana Allah panggil subhanallah. Subhanallah. Sampai kalau Nabi duduk ada di masjid, Nabi tengok keletihan Abu Bakar mai. Bila saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak sahabat dia bergegas. Allahu Akbar. Sampai Nabi tengok, ya Allah, Abu Bakar lokoh duk mai, tak ada nak siapkan diri. Aku lebih utamakan panggilan Allah. Dia pun nampak akhirat. Tuhan panggilkan aku. Aku duduk di bumi dia, langit-langit dia. Ayak. Hujannya Tuhan turun, hak dia. Udara dia. Nasib dalca, hak dia. Semua hak milik dia, betul tak? Kita hidup atas bumi, satu pun tak ada hak kita. Semua hak Allah. Tapi insan Rabbani, insan yang dididik oleh Allah Ta'ala, dia kata, ya Allah, pasal apa aku nak buat jahat? Pasal apa aku nak tipu? Aku tak perlu ada CCTV. Allah sentiasa tengok aku. Allah sentiasa perhati aku. Kalau aku tipu pun, aku buat dengki ke, aku jatuhkan orang, Allah akan hukumkan aku. Pasal tu insan dulu, insan yang baik. Dia nak buat jahat, dia takut, ya Allah, aku nak kutuk kat Ustaz lah malam ni. Nak mampu hang kutuk kat aku. Allah maha mengetahui, dia tahu. Allah tahu benda dalam, luar, semua Allah tahu, betul tak? Kita semua mengaji. Allah maha mengetahui. Sebab tu gerak-geri orang dulu, dia nak buat, dia takut. Allah tengok aku, Allah tengok aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menunjukkan Allah cetak sendiri kat kita. Hai manusia, hang baca Quran 30 juzuk. Hang baca Quran 30 juzuk, aku cerita pangai orang dulu macam mana dengan Nabi dia. Saya ceramah malam. Wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun. Allah kita tengok orang dulu. Tengok orang dulu. Tengok orang dulu macam mana. Ulaika muqarrabun. Mereka mendekat dengan aku. Hati dia dekat dengan aku. Bila dekat dengan aku, aku curah dekat depa kenikmatan aku yang tak terhingga. Sampai depa tak termakan dengan dunia, kata Allah. Depa tak termakan dengan dunia. Betul tak? Baru ni ayat apa kita kata? Zuina linnas hubbus syahawat, kan? Allah Ta'ala kata, hai manusia, aku uji hang. Aku uji hang. Aku hiaskan dunia ni, kata Allah, dengan 6 benda. Pertama dengan perempuan. Dengan perempuan. Dengan perempuan. Aku hiaskan perempuan. Hang nampak saja perempuan, terus hang cinta dekat dia. Lebih daripada aku. Rabbani kepala otak hang. Tu dia Allah kata. Hang cinta siapa sebenarnya? Sampai bila Allah SWT test. Aku bagi dekat hang perempuan, anak laki-laki. Aku bagi, Allah kata, aku bagi dekat hang emas dan perak. Aku bagi kenderaan. Aku bagi tanaman, kebun. Aku bagi apa lagi? Ternakan. 6 benda aku test apa? 6 benda kata Allah aku test apa? Ni surah pertama Al-Imran. Okey, Ustaz tak hari tak nak baca Quran apa semua pandai. Dan nasi Quran. Tuhan uji kita. Orang dulu ni semua, ya Allah Tuhan, semua yang dia nampak ni semua ni, dia letakkan apa nama akhirat di depan. Macam mana perempuan sekalipun, Allahu Akbar, aku tetap cinta Allah. Aku nak bercinta dengan perempuan tu dengan syarat perempuan tu mencintai Allah, baru aku cinta dekat dia. Aku sayang kepada anak aku kalau anak aku ni anak yang saleh. Dahsyat tak? Dia didik anak sampai jadi macam tu. Itu generasi dulu.
Tapi kita nak cetak macam nak photostat macam dulu. Tapi kita mau tak mau, generasi dulu, tajuk hari ini, kita kena ambil tahu. Kita kena tahu macam mana kehebatan generasi dulu. Kita terkejut tengok perangai mereka, kita terkejut. Mereka duduk 13 tahun, ya Allah, di Mekkatul Mukarramah. Nabi tak boleh bagi apa-apa pertolongan, Nabi kata. Tapi keyakinan mereka dengan Allah kuat. Betul tak? Keyakinan dengan, nak cerita sahabat ni banyaklah. Banyak sahabat ni, okay? Tengok lebih masa. Tadi dia berhenti pukul apa? Oh, the time is enough. Tapi Ustaz ambil yang kedua. Aku nak tunggu yang kedua. Aku rasa aku takkan dapat. Kita ambil seorang. Ustaz ambil seorang perempuan kan, Rabiatul Al-Adawiyah kan. Seorang perempuan ni kita tengok ahlul ibadat. Seorang perempuan ahlul ibadat. Sebab nak ambil orang lain mungkin boleh, tapi dia terkenal. Semua kitab-kitab orang sufi pun tulis tentang dia. Rabiatul Hadawiyah ni wanita yang hebat. Ustaz ambil kata-kata dia sikit je tadi Ustaz dan tulis. Dia kata semuanya menyembah Allah. Semua dia tengok semua ya Allah makhluk menyembah Allah. Depa sembah kepada Allah kerana takut siksaan neraka. Rabiatul Hadawiyah kata, aku tengok manusia sembah kepada Allah kerana takut kepada api neraka Allah. Dan mereka melihat bahawa selamat darinya merupakan beruntung yang besar. Kalau aku boleh beribadat kepada Allah, aku dapat satu ganjaran yang besar. Aku bebas daripada api neraka. Dia cakap dengan diri dia balik, saya sendiri bukan seperti mereka. Bahasa Indonesia, bahasa kita ada Indonesia. Mana? Indon. Kita raih kita kan. Ya, kadang-kadang saya bisa Indonesia sikit. Dia kata saya sendiri, dia kata tidak seperti mereka. Saya sendiri tidak seperti mereka. Dia Rabiatul Hadawiyah kata, aku tidak sama seperti mereka. Dia kata, dia lafaz untuk diri dia, ya Allah, saya tidak ingin, dia kata, dia kata, mencari ganti daripada zat yang paling ku cintai. Aku tak boleh cari ganti dah. Nak tukar Tuhan macam mana pun tak boleh. Itulah Tuhan aku. Tak boleh, itulah Tuhan aku. Apa dia kata? Dia tambah lagi, ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa hamba-Mu kalau takdirkan aku, ya Allah ini, menyembah-Mu kerana takut terhadap neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka. Kalau aku sembah-Mu, ya Allah, kerana takut pada neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu, nampak tak? Akhirnya dia kata, jika engkau, ya Allah, mengetahui saya menyembah-Mu, ya Allah, mengharapkan syurga, kalau aku sembah-Mu, ya Allah, aku nak syurga, jangan bagi aku masuk syurga, ya Allah. Al-Hadawiyah, apa dia kata? Dia kata, sesungguhnya saya, ya Allah, menyembah-Mu kerana Engkau adalah zat yang pantas ku sembah. Kerana Engkaulah aku cintai, ya Allah. Aku sembah-Mu, ya Allah, kerana aku cinta kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar kabira. Tengok orang dulu, dia sembah kepada Allah kerana dia cinta, ya Allah, dia suka pada Allah. Kita kalau dengar perkataan ni, kita kata, ini kata-katanya gila. Kamu gila. Bukan. Ini kata dia Hadawiyah kata. Tengok dia. Ya Allah, bahasa dia tinggi. Nampak tak? Kalau orang betul-betul, ya Allah, nak jadi insan, ya Allah, Rabbani, didik diri dia. Maka salah satu, ya Allah, doa Ustaz ringkaskan. Pengerusi, I ada 2 minutes, I know that. Nampak tak? Bukan 10 dah nak mampu. SOP dengan pampa dengan aku sekali. Bukan 10, betul kan? Satu, ya Allah, doa. Hai, insan Rabbani,
alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Allahu akbar. Anak murid Ustaz Alim. Depan live mampu aku. Allah katakan alladzina yaquluna. Ada orang yang Allah mulut lidah dia. Ni Allah kata, kalau kamu dah berkata, kalau kita semua kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami amanna. Kalau kita semua kata kepada Allah, Tuhan, aku beriman kepadamu. Lalu Allah Ta'ala tanya pada kita, berubah. Change. Exactly English or not? Yes, okay. Nampak tak? Faham tak ni? Faham tak? Kalau kamu mengaku, kata kamu, ya Allah beriman dengan aku, berubah diri kamu, ubah. Jangan kamu mengatakan kamu sunnah, tapi tak ke mana pun, sebagaimana kata Profesor Dr. Peguam. Tambah Profesor, esok lusa dapat pula Profesor. Jangan. Ini Tuhan. Salah satunya insan Rabbani, dia bila kata kepada Allah, dia kata, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami betul-betul beriman. Bila kita beriman kepada Allah Ta'ala, Allah kata, ubah. Buktikan kamu beriman. Apa dah? Akhirnya, ya Allah, ya Tuhan, orang yang beriman ni, sikit kesalahan dia, faghfir lana. Dia buat kerja, ya Allah, aku berdosa, ya Allah, ya Allah. Faghfir lana. Ampun dosaku, ya Allah. Faghfir lana dhunubana. Orang insan dulu, bila dia mengaku kata penerima dia beriman dengan Tuhan, dia ada sikit saja dia buat dosa, ada sikit saja dosa. Faghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Sikit dia buat pun dia tetap mengaku banyak sangat dosa. Sikit saja dia buat pun dia tetap mengaku, ya Allah, dosaku banyak Tuhan, dosaku banyak Tuhan. Kita tengok apa nama Sayyidina Umar, walaupun Nabi dah memaafkan dia rasa tak puas lagi. Dia rasa tak puas lagi. Nampak banyak je nak cerita sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Waqina azabannar, waqina azabannar. Tuhan, jauhkan aku daripada api neraka. Subhanallah. Tengok ciri-ciri yang kata orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi tahu orang yang mulut lidah dia kata, aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Allah. Kita orang yang mengaku beriman dengan Allah dan kita duduk dalam landasan sunnah, pertama sekali Ustaz suka mulut lidah kita akhlak. Yang tu Ustaz kadang-kadang rasa, minta maaf, live ni bagus, Ustaz tak apa-apa sonok kalau pergi tempat sunnah. Dia all very laser. Very laser. Bukan lazy, laser. Depa baru, kebanyakannya orang ni orang educated. Bagus buat live ni bagi depa dengar. Orang educated. Dan termasuk ustaz-ustaz sunnah yang educated. Sombong. Ustaz sunnah yang educated ni sombong. Sombong, kita heran. Why you I don't know. Dah calon diri sebagai ustaz sunnah, why? You sombong. Kita pergi tempat kadang-kadang tak ra'i dan melahirkan anak murid every day. Kita masuk, this one is bid'ah, I don't like it. Terhege-hege aku benci ke sapak mampu hang pada. Hang nak mengaku hang sunnah, dressing hang pun dah cermin dah tak elok. How you be you sunnah? Rasa malu bila kita mengaku kata kita insan yang dulu, aku ikut salafus salih. Oh no. Malaikat kata you salafus salih. No, life non life. Mampu ya Allah. Ya Allah, rasa malu. Kita kena rasa malu, ya Allah Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ustaz minta maaf lah sebut. Sebab Ustaz kena sebut macam tu. Kita bila mana sunat rendah diri. Hai, kalau hampa nak kata hampa kaya, masuk sunnah, orang yang paling kaya sekali Khadijah radhiyallahu anha. Sampai dekat dengan Nabi, menjadi insan yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang.
Sampai Nabi balik rumah, Allah sampaikan salam kepada Khadijah. Cuba kamu jadikan muslimah yang macam tu diri kamu. Lagi kuat kita dekat dengan kuliah, lagi bagus akhlak kita, penampilan kita. Jangan kita bawa belagak kita. Atau Pulau Pinang kata kita buat satu ranggi, siru. No kan. Penyakit tu semua kena buang. Inilah nama dia cetakkan cetakkan Rabbani. Bab ni bab yang bagus tau. Untuk diri kami pun sama. Ustaz pun tak boleh sombong. Orang mengaji sunnah tak boleh sombong. Salah satu sifat Allah kata Rabbani, selepas kita mengaku kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada kita minta doa ni, kita minta. Salah satunya kita, Allah Ta'ala kata apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ayat Allah sambung. Salah satu sifat Allah kata, salah satu sifat Rabbani as-sabirin, sabar. Pengurusi 2 minit. Sabar. Macam tu lah, sabar. Faham tak? Sabar kena tinggi. Kita orang sunnah ni sabar kena tinggi. Memang kita tengok Nabi kita cukup sabar sampai Allah iklankan apa nama? Innallah ma'as sabirin. Apa nak berdakwah? First sekali, dakwah ni kena bagi hubungan kita dengan Allah dekat. Wasabiquna sabiqu ulaikal muqarrabun. Orang dulu terlalu dekat dengan Allah. Pasal apa? Sebab sifat sabar dia menyebabkan dakwah boleh bergerak. Kita kena sabar. Sabar kita. Okey, pasal sifat Nabi kita terkenal dengan sifat sabar. Dan sabar ulama buat apa nama? Nak sabar dengan 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan kewajipan. Sabar dalam melaksanakan kewajipan. Sabar dalam solat, dalam sabar dalam ibadat. Sabar. Sabar yang kedua, sabar dalam melakukan kemaksiatan. Tinggalkan, Pak. Sabar, jangan buat kemaksiatan. Semua tinggal kemaksiatan. Yang ketiga, kadang takdir yang terdesak untuk kita. Musibah yang mai, kita kena terima. Macam berlaku kebakaran. So malam ni Allah ya Tuhan, dengan sifat kita sebagai Rabbani, dan kita bersabar, kita doakan pada sahabat kita yang kena kebakaran semalam. Dan kita hari ini Allah, semua jualan ustaz, semua jualan ustaz di belakang, semua jualan ustaz kita akan infak kepada tabung kepada tabung sahabat kita. Hari ini Allah, keikhlasan kita bawa balik duit secukup sampai di rumah saja, yang sebakinya ke tabung. Semua orang hari ini buktikan yang kita ni nilai-nilai Rabbani yang kita belajar hari ini. Buktikan kita belajar. Salah satunya nak dapat hidayah Tuhan, Doktor Ustaz Halim Hassan. Dia kata salah bersedekah, betul tak? Senang susah kita sedekah. Cuma mungkin kita tak kuat iman, kita ambil sikit je duit kita untuk sampai ke rumah. Sebakinya infak. Ada faham? Surah hari ni lain. Yang kedua, sifat Rabbani. Yang pertama sabar. Yang kedua Allah kata wasadiqin. Wasadiqin, dia membenarkan apa kata Allah. Ya, sami'na wa ata'na. Dia membenarkan semua, ya Allah membenarkan. Maksudnya apa yang daripada Islam adalah benar. Yang ketiga dia kata dekat sini wal qanitin. Wal qanitin, taat dan patuh. Taat dan patuh. Allah cerita generasi dulu. Wal qanitin, taat, patuh, dia cukup dahsyat. Allahu akbar kabirah. Dahsyat sangat-sangat, subhanallah. Yang keempat kan? Yang keempat dia apa? Wal munfiqin, maksud dia infak. Bersedekah pada. Sedekah bagus. Kalau kita banyak dapat harta Tuhan, susah nak bersedekah, susah jiwa kita nak jadi tahap orang bertakwa. Susah diri kita. Ya akhir sekali dia kata kat sini wal mustaghfirin bil ashar, tengah-tengah malam, ya Allah, semua orang tahu. Hadis ni banyak sangat-sangat di kalangan sahabat. Sahih Bukhari, Muslim buat main. Setiap malam Allah turun di langit dunia, betul? Setiap malam Allah tanya kat malaikat, siapa yang minta dekat aku nak bagi. Apa kita minta Tuhan nak bagi? Orang istighfar. Tuhan tanya, ya Allah, Allahu akbar. Waktu tu waktu baik ni. Kita pun kata, ya Allah, ya Tuhan, aku dengar kuliah, aku dengar ceramah, tapi masih lagi aku tak kuat.
Kalau hang tak bantu aku, tak tolong aku, siapa lagi nak bantu? Kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz rasa cukup setakat situ dulu, kan? Bukan setakat dulu, memang dah habis terus. Tak payah panggil ustaz dah pasal masa pukul 10. Nak panggil ahli panel lain boleh, tapi ustaz ucapkan terima kasih kepada pengerusi, terima kasih kepada semua Dewan Syafi'i kerana bagi keyakinan pada ustaz pada malam ni, menjadikan ustaz jadikan pentas dewan ceramah. Esok nak ceramah dah boleh dah. Hampa kutuk kat aku berdosa. Berkutuk lembah dah. Jadi minta maaf kalau dah salah dan silap. Jangan lupa ustaz akan ada di belakang, ya Allah, untuk hampa beli minyak batu sauda bagi habis. Ada ajwa 1 2 3, ajwa kena bagi habis. Dekat situ ajwa semua yang ada kat belakang tu. Lagi satu minyak saca inci yang bagus untuk minyak saca inci ni di Kuala Lumpur totally habis. Totally habis. Kalau orang cerdik hampa beli. Hampa jangan ngangok. Di sini ada masalahnya, dia punya tangkap lambat nak membeli. Ustaz nak kena cek tu apa problem dia orang, kan? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa habis kuliah nanti, yang tak makan bagi makan, yang dah makan tumpu kepada pembeli ustaz atau tabung. Mana tabung? Kan tabung bagi nampak ataupun tabung berjalan. Kita kena buat malam ni tabung paksaan, supaya sahabat kita yang tengah susah, kita selesai masalah dia. Okey, kita tak mau orang yang sunnah dengar orang susah macam ni. Oh no, no good. Sunnah apa belah tak apa nama dia. Sahabat Nabi susah bangun, tanya dia apa tindakan dia. Ini nama dia sunnah. Jangan biarkan sahabat kita yang kena masalah semalam terus macam ni. Dia terasa mana kawan-kawan dia, mana sahabat-sahabat dia. Kita terasa Allah Ta'ala panggil kita, mana kamu semua yang mengaji sunnah. Oleh sebab tu Allah uji dia hari ni, kita sama-sama tolong dia. Kita bantu dan ingat, kita tolong orang fakir miskin, kita susah, disukai oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pengerusi. Thank you.